الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على من أنذر بالنار بشر بالجنان سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم نزل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح الآرفين بحكمتك يشرنا علينا رحمتك وذكر ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sambung kita muka surat 77. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris pada bawah. Muka surat 77, 6 baris pada bawah. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Ni pangkat-pangkat sabak. Jadi hak selesai dah yang pertama, kita habis dah mengaji bab pangkat sabak. Iaitulah sabak orang-orang yang muqarrabin. Sabak orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi sabak lepas tu macam mana? Sabak lepas tu nafsu dah tunduk kepada akal. Nafsu dah turut apa yang diperintah oleh akal. Tak pernah bangkit dah nafsu. Katok-katok nafsu tu tidur tak bangkit dah. Tu nafsu orang-orang yang muqarrabin. Tengok perjalanan hidup mereka, ibadah mereka terus tak patah balik dah. Tak patah balik dah. Rabi'atul Adawiyah, ibadah dia ke mana? Sampai mati ke tu? Siang puasa, malam ibadah. Siang puasa, malam jaga. Saya nak umat lagu mana? Macam tu, saya mati. Pakaian dia tu, saya nak umat mati. Tu dia panggil pangkat yang pertama. Orang yang nafsu dia tak boleh bangkit dah semua. Sampai anak dia nak beli kain kapan dekat nak mati pun, dia kata baju baru ni lebih elok untuk orang hidup. Baju baru ni, kain baru ni, itu sesuai untuk orang hidup. Untuk orang mati buat baju baru apa? Abang nak jadi makanan ulat. Tu Sayyidina Umar malahnya ini orang yang nafsu dia tak boleh bangkit dah. Dia panggil nafsul mutmainnah. Itu sabak orang yang macam tu paling tinggi sekali. Yang kedua pun kita bincang habis dah. Sabak apa? Sabak orang. Yang kedua, pangkat yang kedua tu apa dia? Yang kedua ni orang yang paling teruk sekali. Tak ada langsung. Tak ada apa dah nanti sifat sabak apa tak ada. Ini orang-orang yang kafir. Kalau dia boleh buat pun kebetulan. Hak ni dia panggil nafsu dia dah tuntun dia. Dan akal dia tu tak boleh buat apa dah. Lembik, lesu, hanya serah pada setan. Dia ambil diri dia ni, dia serah terus pada setan. Nak buat apa buat. Ataupun orang yang fasik, yang dia duduk dalam keadaan fasik dia tu sampai mati. Sampai mati tak dalam bayang. Sampai mati tak dalam masjid. Mati. Sampai mati Jumaat tak dalam mai. Ni yang pangkat kedua ni. Kan.
Yang hak atas tu datang la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Itu yang dulu kita bincang dah. Ni pangkat ketiga. Hak ni pangkat ketiga ni dia panggil yang pertengahan. Hak ni pertengahan. Kadang menang, kadang kalah, kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat. Hak ni kita ni. Ngaji banyak sikit rasa nak mati banyak sikit. Lupa lama ya, kali tak ingat nak mati dah. Tu kita. Ni pertengahan, iaitu tengok dia kata apa kat tengahan ni, bahawa tiada lemah daripada berperang. Tu kita kena bagi mengaji juga kita ni, bagi jangan putus diri dengan ilmu. Pasal apa? Walaupun kita ni mengaku kita ni jahat, tapi kita duk berperang situ, kita tetap tak mengalah. Kita tetap juga nak lawan setan ni. Kita tetap juga nak syurga. Tapi kita tahu kita lemah. Ni maksud dia ni. Tu dia tak lemah berperang. Maknanya dia tak putus asa nak juga syurga Allah Taala. Kita perang nak ni tujuan apa? Nak cari redha Tuhan lah. Dapat redha boleh masuk syurga. Tak ada redha masuk syurga mana? Tu dia tak lemah. Perjuangan dia masih belum selesai. Memang tak akan selesai pun perjuangan kita ni sampai mati. Perjuangan nafsu mana ada tempoh tak ada. Tiada lemah ia daripada berperang, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama. Apa dia hak bangkit agama? Akal kita tak kira dia di bawah. Yang membangkit sentiasa, selalu-lalu hak bangkit agama ni, yang membangkit ni yang mendorong pada agama, yang duk menyeru kita suruh ikut agama ni. Melawan, dia takkan berhenti. Lawan sedia. Melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Setan. Tu. Jadi hak duk mendorong kita pada agama pada ilmu dan akal. Sebab tu kena mengaji. Kalau ilmu pun tak ada, benda apa duk nak lawan? Nak lawan setan ke mana? Kita dalam kejahilan. Kita sendiri pun tak tahu apa. Maka ni tak lawan lah. Ni takut nombor dua tu, duk serah kat setan lah. Nak buat apa pun. Tak mau ambil tahu tentang agama apa tak tahu. Orang tegak pun tak pakai. Hak ni hak yang duk mendorong agama pada ilmu dengan akal. Itulah mak kata sebab apa dia tak dua ilmu akal. Sebab akal kita ni nak fikir pun dia kena berpandukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, apa pun tak tahu, haram halal tak tahu, akal nak fungsi ke mana? Nak ikut panduan apa? Panduan apa nak ikut? Kita Allah Ta'ala hantar Rasul pun, Allah Ta'ala hantar Quran ni. Rasul hantar dah, Quran buat main lagi tu. Panduan. Tengok. Jadi duk lawan dia lawan apa? Dia lawan yang duk mendorong kepada nafsu. Benda apa? Duk dorong suruh kita ikut nafsu ni. Nafsu nak ni ikut setan duk dorong. Maka tiap-tiap hari kita ni duk berlawan dengan setan. Cumanya dia kata dan terkadang menang tentera syaitan. Langkau ke? Langkau. Langkau. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama. Cuma kadang-kadang bila kita duk lawan-lawan tu, menang belah hak duk kempen mai kat agama. Menang apa? Menang belah akal, menang belah ilmu. Lawan mana? Duk ingat ish aku kalau aku tak mengaji, bila lagi aku nak ngaji? Kalau aku duk tunggu ni, mati tak tahu bila. Tu dia panggil benda duk mendorong belah agama tu. Dia kena ada ilmu tu nak dorong tu. Ilmu tu duk dorong. Akal fikir. Nak tunggu bila nak mengaji tu. Tak boleh jadi aku ni.
Tak larat menggunakan Nabi kau. Mengantuk pun tu Nabi kau. Tu dia kata terkadang menang belah yang duk menyokong belah agama. Jadi maknanya bila dia berjaya mendirikan solat, berjaya mengikut tengah malam, berjaya main mengaji, itu satu kemenangan bagi pihak akai ilmu agama. Ketiga tu menang belah yang menyeru. Tu dia hebat kita. Dan iaitu benda apa hak menyeru agama tu? Akal. Satu lagi ilmu yang kita mengaji lepas dia bang. Pada ketika itu, ketika mana? Ketika duk lawan, duk fikir tak mengaji, bila nak mengaji. Nak tunggu bila lagi ni? Umur tak tahu aku meningkat. Mati tak tahu bila. Kawan-kawan pi mati habis dah. Aku duk tunggu bila lagi. Nak mengaji bila lagi. Nak berubah bila lagi. Tiba-tiba boleh buat. Ini dia kata hasil oleh sabar. Ketika tu kita dinamakan orang yang bersabar. Dan kita dapat pangkat sabar. Tapi dapat pangkat ketiga. Pangkat ketiga je. Pangkat pertama payah tu. Ketika ni kita dapat pangkat ni. Ketika tu kita diiktiraf sebagai orang yang sabar. Sabar. Lepas tu ketika tu sajalah. Habis selesai pi esok pula. Dan terkadang menang belah yang menang tentera syaitan. Nampak tak? Lawan lagi. Esok lawan pula, minggu depan lawan pula. Dia main segan lah apalah. Main tahajud pun tak buat, mayang duha pun tak. Quran pun 3 habis dah. Ketika tu menang belah tentera setan. Jadi kita ni maknanya setiap hari duk lawan di antara setan dan nafsu, setan dan akal. Duk lawan. Tapi kalau tak ada ilmu, mudah menang kat setan. Tu buat bila apa-apa dia pun tak tahu haram halal, hentam buat. Masa nak mayang, masa tak mayang, biar pi. Yang tu menang belah setan tu. Jadi ikutlah banyak mana kita langgar perintah syarak, maka menang belah setan. Banyak mana kita taat, ikut tunduk pada Allah Taala, menang belah akal. Tu. Tu. Dan iaitu dia kata apa dia? Tu. Tentera-tentera syaitan tu, keinginan ni syahwat, dan yang menyeru kepadanya nafsu. Nafsu, syahwat. Nafsu diri kita lah. Syahwat ni keinginan. Hak bahasa tangin. Tangin nak buat jahat. Tangin nak main judi, tangin nak main arak, nak minum arak. Bila timbul keinginan tu, tu dia panggil syahwat. Bila timbul keinginan tu, setan cepat-cepat masuk. Bila timbul keinginan, setan cepat masuk. Hang buat bila mudah lagi. Nak kalut pergi mana? Lawan dengan setan, lawan dengan akal lah. Mudah pun mati banyak ni. Tu saya duduk lawan tiap. Mudah lagi kalut mana? Esok tua esok pergi ngaji. Aku kan tahu ni nak mati tua kan mudah. Tu duduk lawan. Kalau lah dia setan duk hasut-hasut, sungguh kalut mana nanti aku pergi dah ngaji. Dah ni seronok dulu habis. Menang belah setan. Jadi siapa saja tak dapat lari. Ustaz ke, Tok Lebay ke, Tok Haji ke, tak dapat lari. Tu kadang-kadang kita tengok orang yang agama pun buat silap. Pasal apa? Ketika tu dia kalah dengan setan, biasa. Kita tak heran apa. Tu bukan pasal agama, pasal dia kalah. Ni kadang-kadang kita bila tengok orang hak pakai jubah serban buat silap, kita dah hentam agama dah. Islam apa lagu tu? Bukan pasal Islam, pasal dia tu. Pasal ketika tu, hari tu dia kalah dengan setan. Jadi bila kalah tu saya kira siapa pun, Tok Wali pun jadi. Tengok sebab tu Allah Taala tunjuk kita awal lagi kisah Bal'am Bal'ura dengan kisah Barsiso. Barsiso ni buat ibadat ni ribu tahun. Barsiso ni tu ratus tahun buat ibadat.
Anak murid dia, ribu orang anak murid dia, dalam kitab Jawhar Mahmud dia tahu. Dia cerita panjang, satu muka je tahu, bab bersisa. Anak murid dia ribu orang, semua boleh berjalan di atas air, berdiri di atas angin, anak murid dia. Tu. Last sekali mati dengan tak ada iman dah sekali. Sampai tahap tu. Pasal apa? Tertipu dengan syaitan. Syaitan main merupa tok lebay, main merupa pakai sorban, pakai jubah, masuklah masjid buat ibadat. Syaitan ni merupa. Tu Allah bak awal lagi minal jinnati wan nas. Kerana syaitan ni dia rupa manusia. Kadang rupa jin. Dia main merupa duk buat ibadat penjuru masjid penjuru. Bersisa tengok, ibadat sakan ni. Makan tak, tidur tak, biar ke jin tak. Sebab tu kita ibadat kita dia kena ikut panduan syarak. Kita buat ibadat bukan boleh sampai tak tidur tak makan. Nak puasa sampai tak makan tak buka tak boleh, haram. Puasa wajib kena buka kat malam. Tu dia dah sepadan dah syarak jangan tu. Tu dia panggil di sini akal dengan ilmu tu dia menjadi tunjang yang kuat untuk menyokong belah agama ni. Tu kalau sebab tu bila tak ada akal gila tak wajib. Gila, bodoh. Tak tahu apa, tak wajib ngaji tu kan. Mana main tak tahu apa, gila, tak wajib. Sebab nak wajib macam mana? Dia tidak ada benda yang nak menyokong pada agama, tak ada. Kita ni ada, akal ada, ilmu boleh cari. Tiba-tiba tak cari ilmu. Akal dah tak mau guna, maka kita biar serah diri pada setan. Serah diri pada setan. Itu yang duk menang banyak belah setan. Jadi ikutlah. Kalau ketika tu dia pun walaupun Datuk Haji kan, dia ustaz ke apa kan, tiba-tiba dia ikut telunjuk setan, maka ketika tu dia kalah. Dia kalah dengan setan. Lepas tu boleh jadi dia tobat balik. Esok jadi baik balik, seterusnya jadi baik balik. Sebab tu syarak dia larang kita keji hina orang. Kita marah kejahatan dia, tegur untuk jadi baik. Pasal apa? Sebab kadang-kadang orang yang buat jahat tu bukan selalunya akan jahat, boleh dia buat baik balik. Tu dia hebat tu. Dan ketika itu, ketika mana? Ketika dah kita dah lawan, tak rapi lah. Kuat sangat setan. Tak boleh setan hat private ni lebih hantar general atas. Lebih hantar pangkat 5 paku, 6 paku, main tak? Hasut. Sawah diri kau buat bila bukan selalu habis. Ketika itu telah luput oleh sabar. Ketika ni kita tak nama sabar. Ni duk bincang ni. Duk bincang sabar lawan nafsu lah. Apa dah? Tu yang 3 pangkat ni. Hak tinggi sekali tu. Hak kedua tu tak boleh lawan dah. Tak lawan terus. Serah terus. Hak kedua tu setan iblis. Dengan setan tak berani kacau dah sebab nafsu dia tidur dah. Hak kedua, hak tu nafsu pula kuasai dia, setan habis kontrol habis lah. Pegang telinga, pegang kepala dia. Hak ketiga ni. Hak ketiga ni setan pi mai, setan pi mai ni. Kita kena banyak zikir, kena banyak selawat lah. Setan dia lari tak, tu mai pula. Kali dah kan. Hati pula duk fikir buat dosa, melagi cepat. Dia masuk setan ni. Tu habis ketika tu tak nama sabar. Dan orang yang ada pangkat, ada pada ini pangkat, orang yang duk pangkat ni masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh juga kita pun. Cuma kadang kalah besok lah. Orang pergi perang, orang lawan, main bola bukan selalu menang. Nak menang selalu, kacau. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallah an yatuba alaihim. Artinya yang mencampur, tengok tu dia bang, campur mereka itu satu pok ni, kita ni campur apa? Akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Tengok ni.
Maknanya kita ni kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat. Mengaji ni tahu dah, tak mau dah mengumpat korang, tak mau dah korang. 2, 3, 4 hari dah, orang main rumah cerita pula, lupa pula dah, kata pula, ngungam, ngumpat pula. Tu. So, Astagfirullahaladzim, siapa ni aku ni, banyak kata kat orang ni. Ingat balik, aku tu kita. Gitu. Tapi jagalah, takut sagi kita ni duk buat dosa banyak sangat, takut jadi kelab. Tak taubat pun tak. Dia setiap kali buat dosa wajib taubat. Bab taubat kita bincang habis dah dulu ni. Taubat. Jatuh dosa tak kira bila pun kena taubat. Allah, silap dah. Pergi mengumpat orang, kena taubat. Tapi dosa mengumpat ni payah tu, nak kena minta ampun kat Tuhan. Tu susah. Tu dia panggil, untuk ulama sufi kata, jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala ni, salah satu dia kita kena pergi minta maaf pada orang yang kita buat salah. Pasal apa? Sebab hak tu dia masuk rukun taubat. Rukun taubat. Ni payah. Tu yang kita, ibadat kita ni tak pernah sampai dekat Tuhan. Salah satu dia ada 4 benda kan? Apa benda? Salah satu dia taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Dan salah satu lagi, kita kena minta maaf pada orang yang kita buat salah. Kalau ambil hak dia, kena minta hal lain. Kalau hutang, kena bayar bang. Barulah kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau kita duk lari nak bayar hutang orang, sampai bila tak sampai ke Tuhan. Duk tu. Tu hidup taklah tenang. Sebab kita jauh dengan Tuhan. Jauh dengan Tuhan. Ni tengok ni kita ni. Dia campur dua, kadang baik kadang jahat, kadang baik kadang jahat, kadang baik kadang jahat. Takut kita bila dekat nak mati, takut kita ni duk belah jahat satu, takut. Sebab dia kau hujung. Hujung. Dan yang lain yang jahat-jahat, hak ni dah harap-harap lah pengarang kitab pun kata moga-moga mudah-mudahan ni. Mudah-mudahan harap hak ni kita ni menerima Allah Ta'ala akan taubat. Tapi kena taubat. Hak ni sat buat baik, sat buat jahat, sat baik, sat jahat. Kita harap-harap no. Tu kita doa kata, ya Allah, banyak dosa kita ni. Minta-minta Tuhan ampun. Tak jawab. Cuma kita doa akhir zaman ni. Zaman fitnah. Mana boleh lepas dari dosa? Keluar dari dosa. Tu. Dosa mata tak boleh lepas dah. Tak kira dosa mata. Tu. Tak tengok lagi pun aku jalan. Tu. Bibarang tak tengok pun dah. Rambut merabang kot jalan penuh. Tu. Tak tengok pun dah nak belah tiang. Sebab itulah kita ni ibadat kita tak berapa dapat kemanisan. Dosa banyak. Tu nampak je. Tu pengarang kitab dia harap tu, mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita. Tak boleh lepas apa je dah. Tak keluar nak kena beli barang, nak makan minum. Taubat. Tapi kena taubat. Kalau tengok rasa seronok, kalau tengok tak nak taubat, kita ngaji dah buat taubat tu ni, bangga pula dengan apa yang kita buat dosa, yang tu tak terima tu. Hak tu tak nak taubat sebab kita masih berbangga. Sebab tu dosa-dosa walaupun kita tak payah nak jaga, kita kena rasa kesal tengoklah. Tu. Kita tak boleh buat biasa, tengok orang perempuan, tengok rambut orang perempuan, dia kena rasa kesal. Hak tu taubat. Taubat ni rasa satu kekesalan di hati. Kalau kita buat biasa tak ada apa. Yang tu tak ada taubat lagi tu. Dah. Ni dia panggil syarat nak sampai, dia panggil wusul ilallah, nak sampai kat Tuhan tu kan senang. Kan senang. Salah satu dia syariat kena kemah. Semayang semua bagi sah tak.
Kalau kita sembahyang pun tak kena, nak sampai kat Tuhan macam mana? Sembahyang pun tak sah. Tak boleh sampai. Takbir pun tak kena, macam mana nak sampai Tuhan? Duk gaduh sembahyang tak khusyuk. Apakah sembahyang tak khusyuk? Tak sembahyang pun nak khusyuk pula. Takbir pun tak sah, tahiyat pun tak baca. Fatihah pun tak kena. Nak khusyuk ke mana? Sembahyang pun tak. Tak boleh. Tu nak kena mengaji tu yang kata wajib mengaji ke tu lah. Ini nak berjuang lawan nafsu lagi payah. Mana tak nampak? Anu syariat anu awal dah. Hak tu pangkat tadika tu tetap wajib kena dah tu. Hak tu tebah awal dah. Ni naik dah ni. Ni naik pi lajak ni. Lawan nafsu ni. Tapi kalau hak tadika tu pun tak masuk kelas payah. Nak sampai aku dah. Tu tengok tu. Mereka tu dia tadi. Jadi mudah-mudahanlah kita tak upaya nak baca ni. Tak. Taubat lagi buat hati jatuh dosa pula. Lagi astagfirullahalazim. Istighfar habis tak 70 kali, 100 kali. Nabi tak ada dosa tapi istighfar juga. Tu. Kita lebih lagi